Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna fi babi ahadikum nahara yaghtasilu fihi fil yawm 5 marrat ayabqa min daranihi shay? Qalu la ya Rasulullah. Qala kadzalika as-salah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah, para hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk terus berusaha bagi mendekatkan diri kita kepadanya, beramal dan beribadah kepada Allah. Hakikatnya itu adalah sebahagian daripada nikmat Allah yang apabila kita cuba untuk menghitungnya, pasti kita tidak mampu untuk berbuat demikian. Beramal dan beribadah sebagaimana yang telah kita sebut dalam perbincangan yang lepas, dia tidak hanya tertumpu kepada persoalan sembahyang, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan yang berbentuk fardiyah atau khususiyah semata-mata, tapi sebaliknya seluruh tindak tanduk dan perbuatan kita, tutur kata kita, apabila kita lakukan kerana Allah untuk mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah, pasti ianya akan tergolong dalam arti kata amal ibadah. Seperti kita berzikir, bertahmid, bertahlil, atau seperti kita berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah, bukan sahaja waktu kita senang, tapi ketika mana kita berada dalam keadaan susah, waktu kita ditimpa musibah, berbagai bentuk halangan dalam kehidupan. Begitu juga kita hendaklah banyak berselawat ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi juga, dia termasuk dalam erti kata kita beramal dan beribadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan hanya satu selawat, nescaya akan digandakan dengan 10 kali ganda. Begitu juga kita hendaklah berusaha untuk memperbanyakkan istighfar, kerana beristighfar dalam erti kata kita mengiktiraf kesalahan diri, mengiktiraf kelemahan diri, yang mana apabila kita beristighfar, maka dia seolah-olah kita bermuhasabah. Sedang Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu sentiasa berusaha
untuk hitung kelemahan dirimu sendiri sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya. Kalau boleh, kita hendaklah berusaha untuk sentiasa basahkan lidah kita dengan memperbanyakkan kita membaca Al-Quran, berusaha untuk sentiasa dekatkan diri kita, dampingkan diri kita dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita maklum, Al-Quran sebagai suatu kitab yang diturunkan oleh Allah, dia merupakan kitab petunjuk. Sebab tu Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, termasuklah juga yang bernama As-Suhuf. Suhuf ni maksudnya dia tak sampai ke peringkat kitab, sebab kitab ni dia besar. Kalau Suhuf ni dia beberapa helaian je. Dalam erti kata, di situ ada pedoman yang Allah Ta'ala turunkan kepada setiap Nabi. Ada Nabi yang hanya memperoleh 10 suhuf, ada yang dapat 15 suhuf. Suhuf ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, Suhufi Ibrahim wa Musa, itu dalam surah yang selalu kita baca, Sabbih isma rabbikal a'la, sehingga ke akhirnya. Yang kalau kita lihat 115 buah suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu merupakan petunjuk daripada langit, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Al-Quran dia bukan hanya kitab yang untuk dibaca dari segi lafaznya atau dipertandingkan dari sudut suaranya sahaja, tetapi dia merupakan kitab Allah yang lengkap dengan berbagai bentuk pedoman bagi menyuluh perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sebab tu kita lihat dalam memberi kepimpinan, Al-Quran kadang-kadang datang dalam bentuk basyiran wa nadhira, kadang-kadang didatang dalam bentuk berita yang mengembirakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan bagi mereka yang beramal dengan amal saleh, berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ayat-ayat yang berkait rapat dengan nikmat syurga disebut oleh Allah dengan berbagai ragam bentuknya. Disebut syurga yang mengalir, di bawahnya anak-anak sungai, disebut berkenaan dengan hurun ain, bidadari syurga, dan disebut berkenaan berbagai-bagai bentuk nikmat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai basyiran untuk menggalakkan kita dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk beriman kepada Allah, dan berusaha untuk memastikan di mana kita benar-benar menjadi mukmin yang layak untuk menerima syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang juga dia datang dalam bentuk nadhira, iaitulah dalam bentuk peringatan. Sebab tu kalau kita lihat berkait rapat dengan nadhira ini, Al-Quran datang dengan menyebut berkenaan dengan neraka dan segala bentuk kepayahan, seksaan yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak bersedia untuk beramal dengan amal-amal yang baik, amal-amal saleh. Sebab tu Al-Quran juga menyebut berkenaan dengan neraka dengan kepelbagaian nama. Sebab tu ada kalanya disebut naru jahannam, neraka jahannam. Ada kalanya disebut neraka wail. Ada kalanya disebut neraka hutamah. Ada kali disebut dengan berbagai-bagai tujuannya untuk menyentuh atau menggamit hati nurani kita supaya sedar bahawa seksaan yang dijanjikan oleh Allah itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi hakikatnya dia merupakan suatu bentuk seksaan yang sudah pasti tidak tertanggung dan tidak terperi. Sakitnya berbanding dengan mereka yang berada dalam syurga, berada dalam keadaan nikmat, sedang mereka yang menjadi ahli neraka berada dalam suasana kepayahan yang amat dahsyat. Sebab tu kalau kita buka surah
surah As-Sajadah, selalu kita baca setiap kali hari Jumaat, pagi Jumaat, subuh kan. Allah Ta'ala sebut apa dia? Dzuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Disebut perkataan dzuku, rasakanlah, kata Allah, suatu bentuk azab neraka yang amat dahsyat dia punya seksaannya. Allah Ta'ala sebut dulu sebelum tu, kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali ahli neraka ni dia duduk dalam lautan api yang amat dahsyat, lalu dia berenang ke tepi untuk keluar. Bila sampai kat tepi neraka, lalu Allah Ta'ala kata u'idu fiha, campakkanlah dia kembali ke tengah-tengah neraka itu, sambil dikatakan zuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Lalu kata Allah, rasakanlah suatu bentuk azab neraka yang dulunya pernah kamu dustakan, kata Allah. Sehingga disebut, kalau kita belajar bahasa Arab, disebut kalimah zuku tu suatu bentuk gambaran kepada dahsyatnya seksa tu. Sebab kalau dalam bahasa Arab zuk ni, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita boleh terjemah dengan makna rasa atau dengan makna sentuh. Sentuhan api neraka. Yang dalam bahasa Arab juga, sentuhan ni dia ada dua. Satu sentuhan dalam bentuk meresap, dan satu lagi sentuhan dalam bentuk jildam bijildin, maksudnya sentuh kulit dengan kulit. Macam Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan sentuh kulit wanita, dia sebut dengan perkataan aula mastumun nisa. Dia tak sebut auzaqastumun nisa. Kalau dia sebut perkataan zaqa dengan makna meresap, tapi kalau dia sebut dengan makna la masa au la mastumun nisa tu dengan makna sentuhan, yakni sentuhan di antara basyrah bi basyrah, kulit dengan kulit, dia tidak meresap. Tapi kalau sentuhan dengan kalimah zaqa ni, dia membawa makna meresap. Kalau kita sentuh perempuan, kulit kita tersentuh dengan kulit dia, begitu je. Tapi kalau sentuhan dengan zaqa, macam sebagai satu contoh, kalau air ni tumpah atas meja, kita ambil kain, kita lap meja. Jadi sentuhan di antara kain dengan air itu bukan sentuh biasa, tapi sentuh meresap. Jadi meresap. Jadi itu makna zaqa. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bahawa api neraka ni, kalau dan dia tersentuh dengan kulit kita, bukan sentuh macam kita panggang BBQ tu, sentuh di antara kulit ikan, kulit daging dengan api itu, tak. Tapi api itu meresap, dia merayap, menyelinap masuk ke dalam seluruh tubuh badan kita, dalam rongga, dalam orak saraf kita, sehingga dia membakar dan hancur dulu, kata Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu menjadi hancur dulu, badalnahum juludan ghairaha, lalu kami gantikan kulit yang baru. Sebab apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka menerima azab yang yang bertambah-tambah. Sebab biasa macam kalau kita kena musibah pada tempat yang sama, macam umpama kita pernah jatuh, tangan patah, sekali lagi jatuh patah pada tempat yang sama, ataupun kita kena tumbuk, luka ke, kena pada tempat yang sama berkali-kali, maka sudah tentu sakit itu akan bertambah-tambah. Sebab tu kata Allah, liyadzuqul azab, gantikan kulit baru tu supaya seksaan tu menjadi bertambah-tambah, sehingga kita pasti tidak mampu untuk menanggung risiko bahan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang dulu bila dia sebut je api neraka dan seksaan neraka, dia menangis. Kita kadang-kadang baca Quran sebut bab api neraka, senyum je. Tapi mungkin sebab kita tak faham bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab ni kalau boleh kita kena dalami. Sebab ayat-ayat berkait rapat dengan neraka, kita
ingat tentang siksaannya, ayat-ayat berkait rapat dengan syurga, neraka, maka apabila timbul dalam diri kita suatu bentuk kefahaman, pastilah juga akan timbul suatu bentuk kesedaran. Kita akan rasa lebih gerun, lebih takut. Al-Quran ni juga kadang-kadang dia datang dalam bentuk cerita. Sebab tu kita tengok dalam Quran banyak cerita Nabi-Nabi, Nuh Nabi dulu, Nabi Nuh, cerita Zulkarnain, cerita Ashabil Kahfi, cerita Ashabil Ukhdud, cerita Ashabi Yasin, cerita kisah dalam surah Yasin. Semua kisah-kisah Al-Quran ni dia tak sama. Kalau kita nak bandingkan dengan kisah-kisah purba ataupun cerita-cerita dongeng, saya masa duduk di India dulu pernah ada satu kitab, nama dia Kalilah wa Dimnah. Kalilah wa Dimnah ni cerita purba kala, sebahagian besar cerita berkenaan dengan binatang, dan dia ambil pengajaran daripada cerita binatang tu. Buku tu sedap juga dalam bahasa Arab, sastra Arab. Seorang ulama besar daripada Lebanon, dia juga pernah mengarang satu kitab, nama dia As-Sulhafat wal Aranib, perlumbaan di antara kura-kura dengan aranib. Aranib ni arnab. Jadi kisah-kisah tu sebenarnya dia hanya sekadar satu bentuk penglipu lara. Berbeza dengan kisah Al-Quran. Sebab Al-Quran bila didatangkan satu-satu cerita, satu-satu kisah, dia nak gambarkan tentang pengakhiran golongan yang beriman dan beramal dengan kehendak agama ni. Dia dijanjikan dengan kemenangan. Dijanjikan oleh Allah dengan penyudah yang baik. Berbeza kalau kita bandingkan dengan golongan yang berjuang, walaupun nampak kehebatannya, ketenteraannya, keganasannya dengan berbagai bentuk ragam, di mana akhirnya kita dapat lihat golongan yang menentang Islam itu berakhir dengan kesudahan yang menyedihkan. Umpamanya kalau kita lihat dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan perjuangan di mana sahibi Yasin, yang akhirnya keseluruhan Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah, seramai 3 orang Nabi terhadap kaum yang sama, dibunuh oleh mereka dengan kejam. Tapi kata Allah, kamu jangan ingat semua itu berakhir di situ sahaja. Kenapa? Kerana ya hasratan alal ibad, ruginya manusia. Kenapa? Ma ya'tihim ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka itu rasul-rasul, nabi-nabi, kecuali apabila mereka datang, bangsa atau masyarakat itu mengambil sikap yastahzi'un. Yastahzi'un ni boleh kita terjemah dengan makna memperolok-olokkannya atau mempersendakannya. Bahkan bukan sekadar mempersenda, setiap kebenaran yang datang kadang-kadang ada sampai ke mereka dibunuh oleh mereka dengan kejam. Dan hakikat bentuk persendaan ataupun bentuk penentangan terhadap Nabi-Nabi itu, Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bukan zaman tu saja, tapi dia berlarutan sampai ke hari kiamat. Sebab tu hari ni kalau kita lihat ada pihak yang cuba untuk ketengahkan hudud, ketengahkan hukum Allah, ketengahkan syariat Allah. Ada pihak pula yang menjadi pelakon yang sama sebagaimana zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi kita kena ingat, pengakhiran golongan yang berjuang di pihak yang amat berjaya, walaupun nampak pada zahirnya mereka kalah. Zahir nampak kalah, tapi hakikat Allah Ta'ala kata hujung orang yang beriman, orang yang berjuang, orang yang bekerja untuk syariat pasti akan mendapat kemenangan di sisi Allah, berbanding dengan yang bertungkul lumus, bersusah payah menentang hukum Allah, dan akhirnya mereka berakhir dengan naru jahannam. Atas dunia ni pun kadang-kadang dah ada dah. Macam kalau kita tengok tu 2-3
2-3 hari lepas saya dapat mesej daripada Mesir. Seorang ketua apa lama ni, perisik kerajaan As-Sisi yang pernah seksa orang Ikhwan sampai ke peringkat ratusan orang Ikhwan dia seksa, dia bunuh dalam jail. Pernah dia cabang, dia kata kalau Tuhan kamu turun untuk menyelamatkan kamu, nescaya aku akan penjarakan Tuhan kamu, dia kata. Sampai kat Tuhan kita dia nak jail. Dahsyatnya dia punya penangan dia. Tapi 2-3 hari lepas dia accident, kena besi, tercucuk daripada sini keluar, sampai ke sebelah sini, tergantung. Kat situ Allah Ta'ala tunjuk secara serta-merta. Jadi pengakhiran orang yang berjuang, hakikatnya kalau dia matilah kerana dia berjuang, hakikatnya itu adalah rezeki daripada Allah. Sebab rezeki ni bukan hanya dalam bentuk duit ringgit je, anak bini rezeki, kekayaan rezeki, diberi oleh Allah mati syahid rezeki, dan berbagai bentuk kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan sebagai suatu bentuk nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan yang berjuang. Sebab tu kata Allah, mu jangan ingat bahawa apabila kamu menentang agama, menolak kebenaran, itu pengakhiran yang baik untuk kamu, tapi hakikatnya sebenarnya itu merupakan suatu bentuk bencana. Jadi kalau kita tolak undang-undang, kita tolak syariah, kita tolak hudud, hakikatnya itu adalah suatu bentuk bencana. Kita mengundang kemurkaan Allah. Kata Allah, kalau dia murka, dia tidak perlu menurunkan ratusan ribu para malaikat daripada langit. Bahkan dulu zaman Rasulullah pernah Allah Ta'ala turunkan para malaikat secara berduyun-duyun untuk menentang musuh-musuh Allah. Jadi Allah Ta'ala kalau dia nak, dia tak payah turunkan malaikat berduyun-duyun daripada langit. Dan Allah juga, dia tidak perlu sampai ke peringkat bertempik beratus-ratus jenis tempikan, tak payah. Kata Allah, kenapa? Kerana kalau kami nak binasakan satu-satu kaum, kata Allah, wa ma kunna munzilina illa kanat sayhatan wahidatan. Kalau sekiranya kami nak hancurkan mereka itu, cukup dengan hanya sekali tempikan saja, tak payah banyak-banyak kali. Sekali tempik, dia kata Allah, fa idza hum khamidun, tiba-tiba seluruh penduduk muka bumi itu hancur berkecai. Jadi kisah yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Yasin tu sebenarnya bukan untuk dibaca semata-mata, tetapi untuk diambil pengajaran bahawa peristiwa yang seumpama ini dia akan repeat kembali, maknanya dia akan berulang balik. Jadi kita kena bijak dalam meletakkan posisi diri kita. Nak letak di sebelah penentang agama kah, atau kita nak letak diri kita di sebelah golongan yang bersama-sama dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kadang-kadang Al-Quran ni datang dalam bentuk tamthil. Tamthil ni kita boleh terjemah dengan makna bandingan, perbandingan. Pernah Rasulullah buat bandingan. Dalam Al-Quran pun ada bandingan. Umpamanya sebagai satu contoh, Rasulullah pernah buat bandingan. Nabi kata, mathali wa mathul anbiya min qabli kamathal rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayaha faja'ala an-nas yatufuna wa yu'jibuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi labinah, sehingga akhirnya. Hadis ni Rasulullah SAW buat satu bandingan. Dia kata apa? Kalau mu nak faham tentang bandingan di antara aku dengan Nabi-Nabi sebelum aku, mempunyai tugas yang sama, peranan yang sama, samalah seperti seorang lelaki, dia buat satu bangunan yang hebat, yang teguh, tapi di penjuru bangunan tu ada yang masih lompong. Kata Nabi, kata Rasulullah, ada manusia, orang ramai berpusu-pusu ke arah bangunan itu, lalu dia mengelilinginya, dia melihat keindahannya, dia takjub dengannya, tapi mereka berkata, kenapakah tempat yang masih lompong ini tidak diperbetulkan? Pasal apa tak baiki? Pasal tempat kosong tu. Lalu Nabi kata, akulah yang diutuskan oleh Allah
untuk memperlengkapkannya. Jadi kedatangan Nabi itu sebagai pelengkap mata rantai dakwah yang panjang. Itu bandingan. Nabi buat bandingan. Kenapa? Kerana kata Nabi, dia adalah utusan Allah yang dianggap sebagai khatamul anbiya. Khatamul anbiya ni khatam ni kalau kita baca khatamul anbiya maknanya penamat. Kalau kita baca khatim, dia makna cincin. Khatam dengan makna penamat, khatim dengan makna cincin. Cincin makna khatim. Jadi Nabi kata, aku adalah penamat kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Bermakna risalah yang dibawa oleh Rasulullah ni adalah suatu risalah yang sangat lengkap, yang tidak perlu lagi kepada sebarang bentuk ubah suai, kerana dia merupakan sesuatu pengajaran, pengiktibaran dan segala bentuk ragam hukum hakam, undang-undang, peraturan yang ada dalam agama Islam ini merupakan sesuatu yang sudah cukup lengkap, yang tidak perlu kepada apa jua bentuk ubah suai. Jadi dalam hadis ini kita dapat lihat bagaimana perumpamaan yang disebut oleh Rasulullah berkenaan dengan tugas mereka sebagai utusan Allah. Yang pertama, mengajak kepada kebenaran dan menentang perbuatan menyekutukan Allah. Yang kedua, kata Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, dia kata yang kedua, persamaan di antara Nabi-Nabi daripada Muhammad sampai sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya, iaitu mengajak manusia kepada syariat yang sama, syariat agama, undang-undang agama. Itu merupakan peranan yang menjadi keutamaan Nabi-Nabi. Dan ketiganya, semua mereka tak terkecuali menjurus ke arah untuk memperbetul, memperelok, memperkemaskan identiti diri seseorang mukmin. Sebab itu bila kita benar-benar berada di atas paksi agama, sikap kita tidak tanduk, kita pribadi kita mestilah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kalau kita lihat ada juga hadis yang lain yang mana Rasulullah buat bandingan. Sama sebagaimana Al-Quran juga selalu buat perbandingan. Di antaranya ada satu hadis yang datang daripada Rasulullah SAW. Nabi pernah buat bandingan. Kata Nabi, "Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada nara." Kata Nabi, kalau mu nak tahu bandingan aku dengan umat ini, betapa kasih dan sayangnya aku terhadap umat ini. Umat ini maksud umat Rasulullah lah. Sebab Nabi ni ada riwayat, berbagai-bagai riwayat menyebut betapa kasihnya Rasulullah terhadap umatnya. Dan pelama ni pernah kata Nabi, kalau mu nak lihat bandingan aku dengan umat ini, samalah kama istauqada ar-rajulu nara. Samalah seperti kalau kamu lihat seorang lelaki yang menghidupkan unggun api. Sebab biasanya kita kalau hari-hari cuti ke, tak ada kerja belah petang, pergi kat halaman rumah, kita sapu sampah, kumpulkan satu penjuru, kita pun cari api, kita hidupkan unggun api. Kata Nabi, setelah unggun api itu dihidupkan, lalu dia kata, fa akhadha al-jarra wal farash yaqa'na fihi. Mu dapat lihat dalam sekelip mata je, berpusu-pusu, berduyun-duyun, binatang-binatang kecil seperti belalang, kelkatu dan sebagainya, berpusu-pusu pergi nak terjun kat dalam api itu. Kalau kita nak kira apa kaitannya, patutnya dia kena lari lah. Tapi itulah sikap binatang yang tidak mempunyai sebarang bentuk pengetahuan. Dia tak tahu bahawa terjun dalam api itu boleh membunuh, boleh membinasakan, boleh memudaratkan dia. Tapi kata Nabi, begitulah kamu wahai umatku, berpusu-pusu, wa taqtahimuna fihi, kamu berpusu-pusu untuk terjun ke arah neraka Allah, wa ana akhudhu bihijzikum, dan aku ni, kata dia,
sentiasa bertungkus lumus, bekerja keras untuk memastikan kamu tidak terjerumus ke dalam neraka itu. Betul. So, jadi bandingan kasih sayang Rasulullah ni, sehingga Rasulullah curahkan segala kemampuan yang dia ada, kebolehan yang dia ada, nak selamatkan kita daripada terjun ke dalam api neraka. Tapi sifat kita yang tak prihatin ni, siang malam pagi petang duk kerja nak cari benda hak yang dilarang, dimurkai oleh Allah, dan berusaha untuk terjun dan neraka, sedang Nabi sentiasa mencari kaedah bagaimana nak menyelamatkan kita daripadanya. Kasih dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Begitu juga bandingan. Rasulullah pernah buat bandingan. Umpamanya kalau kita ada satu hadis Nabi, Rasulullah pernah buat bandingan juga berkenaan dengan sembahyang. Kata Nabi, ara'aitum, dia kata, wahai para sahabat aku, apa pandangan kamu, lau anna fi babi ahadikum nahara, dalam di hadapan rumah kamu ada sebatang anak sungai, wa taghtasiluna fi khamsa marrat fil yawm, mumpun terjunlah mandi kat dalam tu 5 kali dalam satu hari. Ayabqa min daranihi syai', adakah masih tinggal pada tubuh badanmu walaupun sedikit daki? Ada daki tak kalau mandi 5 kali sehari? Mandi 3 kali sehari orang tak ada daki dah. Kalau 5 kali sehari macam mana? Jawab para sahabat, qalu la ya Rasulullah, wahai Rasulullah, betul apa yang kamu kata, kalau kami mandilah 5 kali sehari. Jawab dia, tak ada daki dah, kata dia. Sahabat kata begitu. Lalu Nabi pun sebut, kadzalika salah, begitulah aku nasihatkan kamu supaya dirikan sembahyang. Kenapa? Dengan 5 kali sehari kamu sembahyang tu, pada tubuhmu tidak akan terlekat dosa, kata Rasulullah. Samalah seperti kalau kita mandi tak ada daki. Jadi kalau kita sembahyang, pasti kita tidak akan ada dosa lagi. Kita tunaikan tanggungjawab itu dengan sempurna. Dan banyak lagi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah berdapat dengan perbandingan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah pernah buat bandingan. Kata Allah tak malu walaupun buat bandingan dengan hanya seekor nyamuk. Kalau kita sebut Al-Quran ada kan, dalam surah Al-Baqarah tu, pelama ni Allah Ta'ala bandingkan dengan seekor nyamuk sebagai satu perbandingan. Tapi kata Allah, semua perbandingan itu tidak lain melainkan tujuannya apa dia? Nak pimpin kehidupan kita, nak lorongkan hidayah dan petunjuk Allah, supaya yang mengambil pengajaran daripada perbandingan itu, mereka akan mendapat nikmat, mendapat hidayah dan mendapat petunjuk daripada Allah. Berbeza dengan yang menolak perbandingan itu, kadang-kadang dia tidak sedar bahawa apa yang mereka buat itu sebenarnya boleh menjerumuskan mereka ke lembah kebinasaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kali ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung untuk waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.